Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana beri pada kita peluang, kesempatan untuk mendalami lagi ayat-ayatnya. Dan kita berada pada ayat 117 hingga 122 pada malam ni. Andai tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat ke 555. Tafsir Ibn Kathir ni antara penarik yang ada padanya adalah tafsir ini merupakan tafsir ma'thur karangan Al-Imam Ibn Kathir, walaupun hidupnya lebih 700 tahun yang lalu, tapi mempunyai signifikan yang amat mendalam dalam ilmu tafsir negara kita. Jadi tuan-tuan tolong buka pada muka surat 555 jilid yang kedua. Kita akan baca beberapa ayat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Sadaqallahul azim. Baik. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka, yang dilaknat Allah. Dan syaitan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bahagian yang sudah ditentukan untukku, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Mereka itu tempatnya Jahannam, dan mereka tidak memperolehi tempat lari daripadanya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kelak akan kami masukkan dalam syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat satu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, ampun maaf terlambat kerana ada isu teknikal nak selesaikan. Andai tuan-tuan tak keberatan kalau tuan-tuan lihat masih lagi mikrofonnya tidak dengar dengan baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan kami dapat mengatasi masalah ni. Walau bagaimanapun tim saya di Telaga Biru, di Zan Travel berusaha untuk mempertingkatkan kelemahan-kelemahan, mengatasi kelemahan laku ini. Mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk memahami ayat-ayat yang indah ini. Jadi kalau kita perhatikan huraian yang dikemukakan oleh para ulama, yad'una min dunihi illa inatha, kisah daripada ayat yang lalu yang berkaitan dengan tindakan orang seperti Tu'ma bin Ubayrik, yang mana telah pun melakukan satu peristiwa, melakukan penipuan dan cuba untuk menjerumuskan orang Yahudi dalam penipuan yang berlaku itu. Walaupun Yahudi ini merupakan musuh Allah, musuh Nabi SAW, tapi tindakan itu amatlah tidak beretika, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi dalam ayat yang ke-117 ni kita dapat lihat siapa yang berkaitan dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah ingatkan, sesungguhnya golongan musyrikin ini mereka yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una ila syaitanan marida.
mereka itu yang mereka sembah selain daripada Allah semuanya merupakan berhala. Ibn Abi Hatim berkata dari Ubay bin Ka'ab mengenai yad'una min dunihi illa inatha, dia berkata bahawa setiap berhala itu ada jin perempuan. Kata Al-Imam Az-Zajjaj dalam tafsirnya, tuan-tuan, kalau kita perhatikan mengapakah Allah SWT menyebut kataan berhala ataupun syaitan yang disembah oleh golongan musyrikin ini merupakan golongan yang menyembah orang perempuan. Wa qala ba'dhum, dalam maksud di sini yad'una min dunihi illa inatha, ay ma ya'buduna illa ma kad samahu bi ismi inath, yakni bihil musyrikun. Mereka ni memanggil berhala-berhala mereka dengan nama-nama perempuan. Contohnya Al-Lata, contohnya Al-Uzza, contohnya Manat. Ini semua merujuk kepada nama perempuan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana orang-orang Arab jahiliah ni, setiap kabilah mereka, setiap tempat ataupun setiap tempat daerah yang diduduki itu ada patung-patung berhala untuk memudahkan mereka menyembah Allah, tapi menyembah melalui perantaraan patung berhala yang ada itu. Jadi orang-orang Arab ni sebenarnya trend dia, tradisi dia. Kata Imam An-Nawawi, kalau menamakan diri mereka, mereka akan namakan dirinya dengan nama-nama hebat. Kilab, Asad, Fahad. Dinamakan nama-nama dia semua nama-nama yang menggentarkan orang. Tha'lab, ya, melibat kepada serigala, kepada harimau, kepada anjing-anjing yang ganas, kalau nama-nama kabilah mereka. Tapi kalau nama hamba-hamba mereka, mereka akan panggil dengan nama-nama yang lembut. Bilal, ya, Aslam, tengok nama-nama dipanggilkan. Apa lagi dipanggil? Zaid. Jadi biasanya kalau mereka yang menjadi hamba, nama-namanya lembut-lembut, nama yang lunak untuk didengar. Tapi kalau nama kabilah-kabilah ataupun nama pemimpin-pemimpin itu diguna nama yang ganas-ganas. Tapi bila nama kembali kita pada diskusi nama-nama Tuhan ini, mereka menggunakan nama-nama orang perempuan. Kerana orang perempuan pada mereka senang untuk diajak bincang, senang untuk diminta, senang untuk dirayu, dibujuk dan sebagainya. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi di sudut nama-nama yang diberikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita merujuk kepada ayat ni, Allah menceritakan tentang penyimpangan ataupun kebejatan golongan musyrikun, iaitulah mereka ni menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang ke-118, wala udillannahum wala umanniyannahum wala umarannahum faliwajjikuna adhanal an'am wala amurannahum faliwayruna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Iaitulah aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan gosong pada mereka dan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Kalau kita baca dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah tentang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilatin wala kham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Allah SWT tidak pernah menetapkan untuk mereka untuk ada bahira, sa'iba, wasila, kham, tetapi ini semua merupakan pendustaan oleh golongan kafir terhadap Allah SWT, dan kebanyakan mereka ini tidak menggunakan akal. Kalau kita lihat dalam tafsir oleh Imam Al-Bukhari tentang perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 153 ni, dalam ayat 103 ini, bahawa maksud bahira ni iaitu orang-orang Arab, mereka akan memotong telinga unta apabila unta itu banyak jasa kepada mereka, iaitulah boleh melahirkan anak. Mungkin 10 kali anak betina dilahirkan oleh unta tersebut. Kerana binatang betina ni dia boleh mengembangkan keturunan. Maka orang-orang Arab jarang menyembelih binatang yang betina, kerana bagi mereka betina ni membawa rahmat untuk mereka. Jadi kalau seekor unta itu beranak sampai 10 kali, semua anak-anaknya betina, maka mereka akan potong ataupun koyakkan telinga unta betina ni lalu dilepaskan. Kerana unta itu akan diberikan kepada syaitan, kepada tagut, kepada iblis untuk ditunggangi. Itu kepercayaan mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian apa makna sa'ibah pula yang Allah nyatakan ayat 103 surah Al-Maidah itu? Sa'ibah ni pula iaitulah seekor unta yang juga mempunyai jasa-jasa yang tertentu untuknya, lalu mereka akan melepaskannya, tidak boleh dipikulkan ke atasnya sebarang bebanan, tidak boleh diambil, tidak boleh tunggang, tak boleh diambil susunya. Wasilah pula adalah unta yang bila dia beranak, dia bunting, dia hamil, kemudian dia melahirkan anak betina 2 kali, kemudian anak jantan.
Maka orang-orang Arab mempercayai ini merupakan satu takdir daripada Tuhan. Lalu unta tersebut dipanggil sebagai wasilah. Wasilah ni maknanya dia menghubungkan dua ekor anak betina itu dengan saudaranya yang jantan. Maka unta ni juga akan dilepaskan dan tidak boleh dimiliki lagi. Dia akan diserahkan kepada syaitan. Ini kepercayaan mereka. Manakala kalau Al-Ham pula dalam ayat 103 surah Al-Ma'idah itu adalah digambarkan sebagai seekor unta jantan yang mampu menyebabkan beberapa ekor unta betina hamil. Mungkin 10 ekor unta betina boleh hamil dengan sebabnya. Maknanya ni adalah unta jantan yang apa nak sebut, yang power lah tuan-tuan. Lalu orang Arab percaya mereka meletakkan unta seperti ini merupakan satu anugerah daripada Tuhan, dan Tuhan nak ambil balik apabila dia telah mempunyai jasa begitu banyak kepada mereka. Ini adalah etikad orang-orang Arab pada zaman dahulu yang bersalahan dan dianggap sebagai kepercayaan ataupun dipengaruhi syaitan. Kerana binatang-binatang tersebut tak pernah pun Allah tetapkan begitu kafaranya, begitu hukumannya, begitu cara memulangkannya balik kepada Tuhan. Sebenarnya yang telah pun dilakukan itu merupakan tipu daya pada syaitan. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilatin wala kham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Ini firman Allah dalam ayat 103 surah Al-Maidah. Baik. Jadi tugas syaitan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian adalah dinyatakan oleh Allah di sini. Tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka supaya tidak beramal tapi berfikir untuk berangan-angan. Ini maknanya amani. Laisa al-iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, kata Hasan Basri. Amalan iman itu bukan disebabkan kita duduk berangan-angan. Nanti kita akan bincangkan dalam ayat yang berikut 123 berkaitan dengan laisa bi amaniyikum, iaitu berkenaan dengan angan-angan ini peranannya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ia membentuk ataupun menjadi rukun ataupun menjadi satu teras dalam keimanan kepada Allah, nanti kita akan bincangkan. Jadi dalam kaitan ayat ke-119 ni, syaitan tugasnya adalah untuk memperdayakan, menipu manusia supaya membuat perkara-perkara yang tak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkaitan dengan binatang ni tadi, maka para ulama membincangkan panjang lebar apakah hukum seseorang yang mengkasihkan untanya atau lembunya. Apa tujuan kasih ni tuan-tuan? Supaya dagingnya lebih. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang mengkasihkan yang dipanggil khasi, bahasa Arabnya khasi, kha sad ya, mengkhasikan sesuatu binatang itu dengan tujuan untuk menambahkan dagingnya, maka ia harus, dalam pandangan kebanyakan daripada para ulama termasuk Imam mazhab Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i, jadi ada sebahagian ulama yang mengharamkannya kerana ia termasuk dalam konteks hari ini kata mereka. Tapi pada zaman Nabi sendiri kita dapat lihat Nabi SAW tidak menghalang apabila dibuat perkara demikian kepada haiwan-haiwan korban contohnya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan segolongan para fuqaha menjelaskan bahawa harus untuk melakukan korban pada binatang yang telah pun dikhasi. Khasi ni apa nak surat Melayu kasih yang jantan itu dibuang bahagian zakarnya dengan tujuan untuk menjadikan ia lebih banyak makan dan badannya lebih tegak. Kalau binatang, hukumnya kebanyakan para ulama mengatakan ini harus, tak ada masalah, kerana binatang itu tujuannya untuk dimanfaatkan dagingnya. Tapi kalau manusia, maka ini termasuk dalam bab namanya al-muthla. Muthla iaitu kita melakukan satu perkara yang boleh mencacatkan, dan ia adalah satu buatan yang haram. Kalau zaman dulu-dulu para maharaja sebagai contohnya nakkan hamba yang boleh bertugas di sana masing-masing, dan di sana itu terdapat isteri, anak-anak, ada adik-adik perempuan, ada makcik-makciknya, maka kebanyakan hamba-hamba lelaki yang bertugas di sana mereka itu kebanyakannya dikhasikan. Hukum khasi ini tuan-tuan, itu dibuang zakarnya, hukumnya adalah haram. Kerana ia berlanggaran dengan hadis Nabi SAW, iaitu Nabi telah berpesan kepada kita, tanakahu tanasadu fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Berkahwinlah kamu, beranak pinaklah kamu, berzuriatlah kamu, kerana aku akan berbangga dengan bilangan kamu yang ramai pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita perhatikan hukum melakukan khasi, orang Indonesia panggil mengebiri tuan-tuan, mengebiri, bahasa Melayu kasih juga saya rasa kot. Kan ada perkataan lain, saya pun tak pasti.
Maka hukum kalau kita lakukan pada manusia, hukumnya lah haram, kerana ia boleh mengakibatkan pendarahan, ia boleh mengakibatkan kematian, ia boleh berlanggaran daripada fitrah kehidupan yang Nabi SAW berbangga dengan bilangan kita yang ramai. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan ikrar syaitan ini kepada Allah SWT, bila dihalau syaitan ini, maka mereka berkata, aku akan pastikan mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ini telah kita jelaskan tadi, itu dalam bab Sa'iba, Bahira, Wasila dan juga Ham daripada ayat 103 surah Al-Ma'idah. Nanti ada peluang kita akan baca surah ini, iaitu sikap sebahagian daripada musyrikun yang melihat perkembangan pada binatang-binatang ternak mereka, lalu mereka lepaskan dia, tak boleh ambil susunya, potong telinganya. Maka benda-benda seperti ini adalah haram dalam Islam. Allah tidak pernah menjadikan nikmat untuk dikufri seperti itu. Selagi boleh digunakan, patut digunakan. Mengapa pula dilepaskan kepada syaitan? Itu sebab dalam kesempatan ini juga, tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam mazhab Malik, Imam Syafi'i dan segolongan para fuqaha tidak membolehkan berkorban dengan binatang yang terpotong telinganya, ataupun terpotong sebahagian besar daripada telinganya, ataupun binatang yang lahir tanpa telinga, kerana ini adalah satu tanda bahawa binatang tersebut tidak sempurna. Muslimin sekalian hati dan dikasih sekalian. Kemudian dalam kaitan maksud ayat di sini, larangan untuk mengubah kejadian Allah, ada satu hadis yang penting untuk kita faham, iaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan juga Abu Dawud. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. ثم قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله يعني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang buat tattoo dan meminta untuk ditetukan. Perempuan-perempuan yang melakukan mencukur atau menghilangkan rambut di wajah mereka seperti alis, iaitu kening, dan yang meminta rambut di wajahnya dicukur, atau perempuan yang mengukir giginya, mengikis giginya supaya nampak indah. Semua itu merupakan perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Kemudian dia berkata, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, sementara perkara itu terdapat dalam Al-Quran, iaitu ayat, apa yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi ikut, maka apa yang larang bagimu maka tinggalkan. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahawa mengubah ciptaan Allah maksudnya mengubah apa yang Allah jadikan. Sedangkan dalam satu hadis dari Bukhari dan juga Muslim, kullu mauludin yuladu al-fitrah fawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kama tuladul bahimatu jam'a hal tajiduna biha min jada'a. Setiap anak lahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi ataupun Nasara ataupun Majusi. Seperti binatang yang lahirnya sempurna, apakah kamu mendapati padanya ada kecacatan? Jadi ini dalam kaitan larangan Allah SWT kepada kita untuk mengubah kejadiannya. Seperti yang digambarkan tadi, seseorang yang mengubah, iaitu membuat corak-corak pada badan, kemudian pengharaman untuk menyambung rambut, wasilah ni pula berarti menyambung rambut. Pada hari perkahwinan nanti nak bagi nampak cantik, pakailah rambut palsu sebagai contoh, tuan-tuan. Tanam rambut yang lain daripada rambut yang asal. Kalau seseorang isteri itu dalam hukum yang dikemukakan oleh para ulama meluruskan rambut untuk satu waktu bagi suaminya, itu tak ada masalah. Tapi yang diharamkan ni bila kita membuat benda itu dalam bentuk untuk menipu orang, menampakkan diri lebih gah, lebih cantik pada fahaman kita, sedangkan Allah jadikan itu semua cantik belaka. Ini yang diharamkan. Jadi begitu juga dalam satu hadis Muslim, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ni, qala Allahu azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim wa haramat alaihim ma halaltu lahum. Aku menjadikan hamba-hambaku semuanya hunafa. Hunafa ni berarti mereka itu hanif, agama mereka lah fitrah, hati mereka itu cenderung kepada fitrah. Tapi disebabkan oleh datangnya syaitan mengerumuni hati-hati mereka, menyesatkan mereka, lalu mereka pun mengubah dan tukar agama mereka dan mengharamkan apa yang pernah aku halalkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, di sini adalah penerangan lebih lanjut tentang hukum hakam perubahan yang kita buat memandai-mandai terhadap apa yang Allah tetapkan. Ada satu pengecualian dalam kes binatang-binatang yang sebagai contohnya, yang kalau kita perhatikan namanya al-wasmu ataupun al-isy'ar. Biasanya kalau binatang yang kita nak korbankan ni ditanda, dicop.
mungkin pada telinganya, pada anggotanya, supaya dapat kenal pasti. Daripada banyak kambing yang dipelihara oleh seseorang peternak itu, maka dia dah tandakan bahawa kambing layak dan cukup umur untuk dilakukan korban, untuk diakikahkan. Ini tak ada masalah, kerana pada zaman Nabi SAW sendiri pun nahar Rasulullah SAW anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Dalam hadis menunjukkan bahawa ra'aitu fi hadi Rasulullah SAW al-misam wa huwa yasimu ibil sadaqah. Dalam satu peristiwa Nabi SAW telah pun menandakan pada ibil, pada unta, tanda untuk memberitahu ataupun mengenal pasti bahawa unta itu telah sampai waktunya nanti untuk dizakatkan atau untuk disembelih, dikorbankan. Maka ini namanya al-wasmu wal-isyar, tak ada masalah. Yang masalah kalau kita buat satu benda yang berkaitan dengan bahira, saibah, wasilah dan juga ham ni tadi, dikoyakkan telinga unta itu ataupun dilepaskan, ataupun tak dibenarkan untuk diperah susunya, kononnya untuk ditunggangi oleh syaitan, oleh tagut dan sebagainya. Jadi kemudian Allah menyatakan pada hujung ayat ni tuan-tuan, wa man yattakhidhi syaitan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Sesiapa yang mematuhi arahan syaitan, maka sebenarnya dia telah pun membuat satu benda yang merugikan dan menipu diri sendiri, dan memberikan hak Allah kepada syaitan, dan meninggalkan sesuatu kerana Allah, meninggalkan sesuatu daripada Allah, meninggalkan Allah SWT demi untuk syaitan. Dan Allah lantas menyebutkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan ini akan berikan janji-janji palsunya, pemohongan-pemohongannya berupa harta, kehormatan, kemuliaan, kedudukan, tidak ada kebangkitan semula. Kemudian menimbulkan dalam diri manusia ni persepsi jahat bahawa manusia akan mengalami kemiskinan kalau mereka menafkahkan harta mereka, menyembelih binatang ternakan mereka untuk Allah SWT. Ini semua merupakan tipu daya dan juga was-was syaitan kepada kita. Jadi Ibnu Arfa mengatakan al-ghurur ni satu benda yang pada zahirnya nampak indah hingga manusia menyukainya, tetapi di sebalik perkara yang kita nampak indah itu merupakan tipu daya pada syaitan. Wala yaghurrannakum billahi gharur. Ghurur ni berarti kita tertipu. Saya pernah huraikan kepada tuan-tuan. Jadi syaitan juga dipanggil sebagai gharur. Gharur ni berarti satu yang merujuk kepada perbuatan menggoda, memikat, membujuk, ya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, seterusnya kita dapat lihat dalam ayat-ayat yang penghujung daripada diskusi kita, mengapa Allah menyatakan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil dari hamba-hambamu bahagian yang telah ditentukan. Kata qatada berpandukan kepada satu asar. Asar ni maknanya satu kata-kata daripada sahabat, iaitu min kulli alfin wahidun lillah wal baqi li syaitan. Dan satu khabar dikatakan bahawa setiap 1000 manusia, 999 itu disesatkan oleh syaitan, satu sahaja untuk Allah. Ya, jadi ini yang dimaksudkan la takhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil daripada hamba-hambamu bahagian yang telah ditentukan. Kata-kata ada setiap daripada 1000 orang, 999 masuk neraka. Cuma satu saja masuk syurga. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, itu sebab dalam satu doa yang saya nak syorkan tuan-tuan untuk mengamalkannya, ya, bahawa banyaklah bersyukur kepada Allah dalam nikmat kehidupan yang diberikan. Antara doa yang penting untuk kita amalkan pada muka surat 198 kitab Azkarul Azkar ni tuan-tuan ni, doanya bunyi alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagimu ya Allah, dengan pujian yang banyak, keberkatan yang tidak mampu aku membalasnya, tidak ditinggalkan serta sentiasa diperlukan pemberianmu itu wahai Tuhan kami. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita tuan-tuan. Kita takut kita jadi kufur nikmat. Dalam pemberian Allah itu menyebabkan kita melencong, kita menyeleweng, kita tertipu oleh syaitan. Maka kita merasakan apa yang diberikan oleh Allah itu sepatutnya untuk kita. Kenapa pula kita kena share dengan orang lain? Ini antara tipu daya syaitan yang boleh diatasi dengan banyak mohon kepada Allah dengan doa yang demikian. Dan lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dapat kita lihat dalam pernyataan oleh para ulama berkaitan dengan
Perkara ini boleh kita lihat pada muka surat 559 di hujung tafsiran ayat. Dalam satu hadis daripada Ibn Mas'ud, dia berkata Allah melaknat wanita-wanita yang mentetu dan juga minta untuk tetu di mereka, dan mencukur alisnya dan minta dicukur keningnya. Wanita-wanita yang minta untuk direnggangkan giginya, mempercantikkan dirinya, termasuk juga golongan yang menajamkan dagunya, nak bagi muka macam orang Korea sebagai contoh. Orang Korea tu menipu juga sebenarnya. Kemudian dia berkata, tidak ada alasan bagiku untuk tidak melaknat orang yang laknat oleh Rasulullah SAW, seperti yang terdapat dalam kitabullah, wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ibnu Abbas dalam satu riwayatnya, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan, Qatada, Al-Hakam, As-Suddi, Ad-Dhahak, Atha' Al-Qurasani berkata dalam firman Allah di sini, wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah, aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya, iaitu agama Allah. Sebagaimana dalam ayat lain, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa perkara ini merupakan perintah, iaitu janganlah kamu merosak fitrah Allah dan biarkanlah manusia pada fitrah mereka. Sebagaimana satu hadis dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa setiap anak lahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasara ataupun Majusi, sebagaimana binatang melahirkan anaknya dalam keadaan lengkap, apakah kamu mendapati anggotanya terpotong? Jadi apa yang dimaksudkan kat sini, tugas syaitan itu adalah untuk menyesatkan, untuk memperdayakan, menggoda, menipu, supaya manusia ini melihat apa yang digoda itu ataupun dipujuk rayu itu merupakan satu kebenaran, satu kelebihan, sehingga mereka meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah dan mengikut apa yang disuruh oleh syaitan. Jadi akhirnya Allah menyatakan ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Orang yang menganggap baik satu yang diangan-angankan syaitan itu, yang diperdayakan oleh syaitan itu, tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, iaitu tempat kembali mereka pada hari kiamat. Mereka tidak akan dapat lari, wala yajiduna anha mahisa, mereka tiada tempat untuk lari pada hari itu. Kat dunia ni tuan-tuan, kalau kita mengalami masalah, kita boleh minta tolong kat orang. Apa sahaja masalah yang kita lalui. Contohnya kita tak cukup duit, sampai nak kena bankrupt, hutang tak bayar, boleh datang minta merayu, pergi ke bank, minta supaya moratorium dipanjangkan, jumpa dengan teman, dengan kawan, dengan adik-beradik. Gitu kita kat dunia kan. Ada masalah apa keuangan, kita boleh cari jalan untuk keluar. Tapi ke akhirat tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh bantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi ayat ini menerangkan ke akhirat nanti semua orang akan merasakan tiada siapa boleh bantu dia. Pergi jumpa dengan nabi-nabi pun tak boleh nak bantu. Mereka sendiri pun takut dengan kedudukan mereka pada hari itu. Apakah mereka ada buat kesalahan yang menyebabkan Allah murka kepada mereka? Dan akhir sekali Allah menyatakan alladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman dan beramal saleh, hati mereka jujur, anggota mereka mengamalkan kebaikan, diperintahkan kepada mereka, meninggalkan kemungkaran, balasan mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, iaitu mereka diberikan nikmat syurgawi itu, sungai-sungai yang indah itu, ke mana sahaja nak alirannya, maka Allah akan alirkan sungai itu ke mana yang mereka suka, dengan rasa-rasa yang terdapat dalam sungai itu, dengan susunya, khamril lazati lisyaribin, arak yang tidak memabukkan, susu yang sangat enak, madu, jadi mak ghairi asin dan juga air yang sangat enak. Maka ini merupakan janji Allah SWT yang pasti terjadi. Jadi dia memperkuatkan dengan perkataan yang disebut sini, wa'adallahi haqqa, janji Allah itu satu kebenaran. Ini dipanggil dalam bahasa Arab merupakan satu masdar. Jadi masdar ni peranannya untuk taukid, untuk mengukuhkan, dan kita telah bincang perkataan haqqan ni disebut oleh Allah dalam ayat yang lalu, bahawa ia merujuk kepada satu benda yang solid, yang mantap, yang kuat. Dan terakhir sementara rupa tuan-tuan, kami ada
dapat kurma mekjol yang bagus sampai dari Jordan, dari Palestin. Ini ada baru sampai lagi. Alhamdulillah, sokongan tuan-tuan, saya ucap terima kasih banyak. Ini kurma mekjol bagi mereka yang belum pernah jumpa, belum pernah tengok kurma mekjol. Mekjol ni satu kurma yang terdapat di Palestin, di Jordan, di bumi Syam. Inilah yang kurma yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat 25, menceritakan tentang kelahiran Isa. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, gegilkan pokok kurma ini yang saya jatuhlah buah-buah yang enak untuk engkau makan, mengembalikan tenagamu, menghilangkan kesakitanmu. Aghlab uzan, kata para ulama, adalah kurma mekjol sebenarnya, kerana peristiwa kelahiran Nabi Isa berlaku di bumi Palestin, di tempat nama Baitul Laham. Maka kurma ini saja yang hidup di Palestin, tuan-tuan. Besar, segar, cantik, indah, menyelerakan. Tak lama lagi kita nak menghadapi bulan Rajab, Syaban, Ramadan dah. Marilah kita berlatih-latih puasa sikit. Ni buah kurma mekjol. Maka tuan-tuan, itu juga di Zazan Travel kami ada masakan kurma ajwa dari Madinah. Tuan-tuan boleh beli, dapatkan sekilo pada harga yang menarik. Lepas ni mungkin harga akan naik, tuan-tuan, kerana isu-isu berkaitan dengan PKP, import pun susah. Jadi tuan-tuan dapatkanlah sekarang, masih lagi harga yang terbaik, alhamdulillah. Dan bagi mereka yang minat untuk dapatkan birkah batu sauda, jangan lupa, ini adalah makanan Rasulullah SAW. Rasulullah galakkan kita untuk menggunakan habatus sauda, kerana padanya ada rawatan daripada semua penyakit melainkan kematian. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Kami telah memprosesnya dalam bentuk begini. Mudah untuk dinikmati, digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kunyah boleh, nak telan boleh. Jadi tuan, ini antara bahan-bahan yang baik, makanan-makanan yang berasaskan kepada Quran, kepada hadis yang Nabi nyatakan. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan, yang dapatkan daripada Zazan Travel. Dan kita juga, saya galakkan tuan-tuan untuk miliki satu diary. Aku ingin jadi baik. Tujuan diary ni, undated diary ni, planner ni, dia tidak memilih tarikh. Tujuannya untuk muhasabah diri, untuk koreksi diri. Panduan-panduan ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan masa ke semasa. Kalau tuan-tuan dengan kuliah di sini pun tuan-tuan boleh catat apakah target kita pada tahun ni. Dia tidak ada tarikh, terpulang pada kita. Setiap kita nak jadi baik. Kalau orang muda nak jadi lebih baik, supaya jadi suami yang baik, isteri yang baik. Kita ayah nak jadi ayah yang baik. Jadi sengaja dikosongkan tarikh, tapi dalamnya penuh dengan bahagian-bahagian untuk kita lihat. Saya pun dah isi, alhamdulillah. Apa yang saya baca yang menarik, ada ayat-ayat motivasi. Dapatkanlah planner aku ingin jadi baik ni. Cabarlah diri kita untuk jadi lebih baik. Jangan give up, move on di masa ke semasa. Sekian tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada malam ni memberi manfaat kepada kita semua. Dapat kita lihat tentang proses pembaik pulihan diri. Jangan tertipu oleh syaitan. Dan kemudian ayat ke 123 yang akan kita sentuh pada malam berikutnya, insya-Allah malam esok, tentang angan-angan ataupun harapan daripada ahli kitab terhadap orang Islam. Apakah yang dimaksudkan di situ? Mudah-mudahan Allah berkati kita. Setakat ini saja dulu, wallahu alam. Mari sama kita mengakhiri kuliah pada malam ni dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah jumpa lagi pada esok untuk uraian berikutnya. Tafsir ayat 123 hingga 126 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.